Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 8 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Marab. Berita utama, sejumlah 472,923 ketua isi rumah KIR di seluruh Sarawak layak untuk menerima bantuan bekalan makanan Sarawakku sayang BKSS 6.0. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, sebanyak 49,811 KIR di seluruh negeri telah menerima bantuan itu setakat 7 Jun 2021. Bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Bantuan Bekalan Makanan Sarawakku Sayang BKSS 6.0 di Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Baki pada Selasa, Ketua Menteri memberitahu agihan bantuan akan diteruskan hingga 11 Jun ini. Mengikut statistik pada 7 Jun iaitu kemarin mengikut laporan daripada Divisional Disaster Management Committee, kita telah mengagihkan barangan kepada 49,811 household dan bantuan ini akan kita teruskan hinggalah ke tarikh 11 Jun tahun inilah. Dan kepada mereka yang belum lagi menerima, bersabarlah, barang ini akan kita teruskan. Kerana satunya logistik, khususnya kawasan pendalaman, kita terpaksa mengaturkan logistik kita. Dalam hal itu, Datuk Patinggi Abang Zohari mengingatkan rakyat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi menghentikan penularan wabak COVID-19. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Bekalan Makanan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan tetamu kehormat yang lain. Untuk laporan lanjut mengenai program penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang, kita bersama wartawan UKAS Faris Apian di lokasi. Sejak negara kita dilanda pandemik COVID-19, bantuan demi bantuan adalah menjadi keutamaan kerajaan bagi membantu meringankan bebanan rakyat yang banyak terkesan sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Kerajaan Sarawak turut tidak ketinggalan dalam usaha ini, di mana bantuan khas Sarawakku Sayang telah diperkenalkan sejak daripada tahun lepas menerusi beberapa siri iaitu BKSS 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan hari ini saya berada di Majlis Pelancaran Bantuan Bekalan Makanan Sarawakku Sayang siri ke-6, iaitu bantuan BKSS 6.0 yang diadakan di pekarangan Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Baki. Dan program ini dijalankan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang ke-3.0 mulai daripada 29 Mei yang lalu hingga 14 Jun 2021. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, di mana sejumlah RM6,055,047 telah diperuntukkan dalam program ini. Seramai 88,058 ketua isi rumah KIR akan menerima sumbangan bantuan ini, di mana setiap bakul makanan diperuntukkan sebanyak RM70 per bakul. Dan dari apa yang dapat saya gambarkan menerusi temu bual bersama dengan penduduk di sini, rata-rata mereka berasa bersyukur di atas bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan, di mana ianya sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan mereka. Kami rasa bersyukur, terima kasih dengan kerajaan Sarawak lah, memberi macam kami ibu tunggal lagi pun kira syukurlah, alhamdulillah dengan kerajaan Sarawak. Kami rasa bersyukur, alhamdulillah dapat bantuan tu. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerajaan Sarawak membantu masa PKP inilah.
bergembiralah atas sumbangan yang diberi oleh Kerajaan Sarawak dan tak lupa kepada yang memerlukannya. Saya sebagai wakil penduduk Kampung Ngajawaki mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Sarawakku sayanglah khasnya. Baik, ingat pastikan anda di luar sana mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pastikan anda mengawal penjarakan sosial dan juga sentiasa memakai face mask ketika berada di tempat awam. Sekian saja laporan daripada saya, Faris Apian, untuk Buletin UKAS. Laporan seterusnya, orang ramai yang menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri, melahirkan rasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan. Perkara ini dijelaskan Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin selepas mengadakan tinjauan pemberian vaksin AstraZeneca di PPV IKBN Miri pada Isnin. Katanya pematuhan terhadap SOP sentiasa diberikan keutamaan dengan penerima hanya dibenarkan memasuki PPV mengikut janji temu yang ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera dan pergerakan setiap penerima juga dipantau anggota keselamatan dan petugas sukarelawan MyVac IKBN Miri. Saya selaku bertanya mereka yang hadir pada pagi ini menerima vaksinasi. Mereka pun rasa selesa di sini dan juga mereka pun berpuas hati dengan segala yang disediakan di sini. Kebanyakan mereka kata cara yang dibuat yang sangat sistematik dan mereka pun ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Mengulas kehadiran penerima vaksin COVID-19 ke PPV, Datuk Lee menasihatkan agar penerima hadir mengikut tarikh dan masa janji temu yang telah ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera bagi mengelak kesesakan. Sementara itu, salah seorang penerima vaksin AstraZeneca, Meg Davis Budot, 61 tahun, menggesa masyarakat mengambil vaksin COVID-19 kerana pelaksanaannya mudah, selesa dan tiada kesan sampingan selepas suntikan. Yeah, I think the process is doing very well from arrival until the registration until the injection, and now is the observation period. Yeah, and I think I'm feeling very comfortable. Yeah, I don't feel any headache or whatsoever people say. At least at the moment. Yeah, it's very satisfactory. Yeah, I think it's very good. Yeah, I think people should go for it. Tarmen Junit, 63 tahun, turut sama menggesa masyarakat mengambil vaksin COVID-19 tanpa rasa ragu dan takut, seperti mana yang digembar-gemburkan masyarakat dalam media sosial. Jadi kepada orang awam, janganlah berasa takut, berasa khawatir, berasa susah hati untuk menerima suntikan COVID-19 AstraZeneca ini. Dan saya rasa kita perlu datang untuk mengambil suntikan COVID-19 ini. Selanjutnya, Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar mahu bantuan bakul makanan Sarawak Ku Sayang diagihkan dengan segera kepada 2,698 ketua isi rumah KIR di Dun Kuala Rajang. Dalam hal ini, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata, penglibatan dan kerjasama ketua kaum dan ketua masyarakat serta tuai rumah diperlukan untuk melancarkan kerja-kerja pengagihan. Bercakap semasa menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan tersebut di Sarike pada Isnin, beliau menambah keutamaan akan diberikan kepada isi rumah golongan B40 bagi meringankan beban sara hidup mereka dalam keadaan pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang. Dalam program berasingan, Dato' Len turut meninjau projek penyediaan tapak tanah perkuburan Islam Sarike.
Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Pejabat Agama Islam Sarike JAIS yang telah melakukan kerja-kerja pengesahan dan menentukan arah kiblat bagi tapak perkuburan tersebut pada minggu lepas. Datuk Len turut meninjau projek menaik taraf Jalan Melor dan Jalan Cempaka di kampung seberang Sarike. Masih dengan program bantuan makanan Sarawak Ku Sayang, di mana seramai 1,187 KIR dari 9 rumah panjang di kawasan Asap telah menerima bantuan itu pada Ahad. Menurut Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon, kawasan tersebut mempunyai 20 buah rumah panjang yang terdiri daripada 2,253 KIR. Bercakap semasa menyertai pengagihan bantuan tersebut di Umar Bahar BRS Koyan Apau, Sungai Asam Belaga, beliau berterima kasih kepada agensi yang terlibat dalam melancarkan kerja-kerja pengagihan. Dalam pada itu, Kennedy turut mengingatkan penduduk agar mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Di Dun Batu Danau pula, sejumlah 1,377 bantuan bakul makanan Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang BKSS telah diagihkan melibatkan 13 buah kampung Bisaya dan Iban. Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang berkata, pengagihan bakul makanan BKSS kali ini melibatkan 531 bakul makanan untuk kawasan Bisaya dan 846 untuk masyarakat Iban. Ditemui semasa penyerahan bantuan itu pada Ahad, Paulus berkata, agihan dilaksanakan dengan menggunakan 2 pasukan petugas ke kawasan kampung dan rumah panjang bermula dari 6 hingga 9 Jun ini. Dalam pada itu, Ketua Masyarakat Bisaya Penghulu Ekit Awang yang ditemui melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan bakul makanan itu. Nada sama turut dikongsikan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Palas, Tuai Rumah Ungi Lunggat yang mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan yang diberikan. Jadi aku doktor mengenai hari Palas, kira ke memang kita kena bala perintah hari 5, kita mengucapkan terima kasih yang sudah dukung kami di rumah panjang. Atas penyakit lo, jadi anak kami lah, awak kami kira nyaman ada penyakit, awak pemerintah pun senang nanti tolong kami ke rumah panjang. Rosni Kaso, 60 tahun dari Kampung Ukong, turut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan bakul makanan yang dapat membantu penduduk semasa menempuh perintah kawalan pergerakan PKP. Terima kasih lah terima kerjaan GPS ini. Nama sekali terima bantu itu dan laulah karena nak bantuan sampai apa masa publik semua ini drama memerlukan bantuan segala pergerakan terbatas. Jadi terima kasih tuan terima kerjaannya. Seterusnya di Bau, Kerajaan Sarawak menyasarkan 800 orang di daerah itu menerima suntikan vaksin dalam tempoh sehari apabila kapasiti yang sedia ada ditambah dalam program vaksinasi COVID-19 kebangsaan mulai Jun ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Luar Bandar yang juga Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ik Pahon Joik berkata, bagi fasa kedua yang bermula pada Jun ini, beliau menyasarkan kapasiti sedia ada iaitu kira-kira 500 yang divaksin akan ditingkatkan kepada 800 orang. Menurutnya, beliau telah berbincang dengan Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinep dan Adun Serembu Mirosimo supaya memperhebatkan kempen mendaftar sebagai penerima vaksin di kalangan penduduk di kawasan-kawasan Dun masing-masing. Dan saya juga telah berbincang dengan kedua-dua yang berhormat supaya pertama membantu kempen supaya penduduk di seluruh Bau ini turun untuk buat vaksinasi. Itu adalah satu-satu caranya untuk kita menangani wabak COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat di sekitar Dewan Bomba ini yang telah dibuka 2 bulan yang lepas, maka untuk fasa kedua pada bulan Jun ini kita nak nambahkan kapasiti daripada yang sedia ada 500 kepada 800.
ditemui semasa melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Perdana Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak Bau pada Isnin. Datuk Iqbal Hon turut menggesa penglibatan semua masyarakat untuk memastikan sasaran vaksinasi seramai 40,000 orang penduduk di daerah Bau tercapai. Tambahnya hasil perbincangan bersama Pegawai Perubatan Daerah dan Bahagian, beliau yakin kerjasama semua pihak akan membolehkan sasaran untuk memvaksinasikan semua penduduk di Bau dapat dicapai. Yang kedua, saya juga memohon kerjasama daripada kedua-dua yang berhormat untuk membantu dalam apapun kemudahan-kemudahan yang dapat dihulurkan supaya KPI yang telah disasarkan iaitu untuk mencapai suntikan 40 juta penduduk di kawasan Bau ini. 40,000 di kawasan Bau ini tercapai sebelum bulan Ogos. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.